Soalan esei 9. Berpandukan raja. Okey, nanti kita kena sediakan raja. Terangkan proses penyesuaian. Okey, ingat ini adalah proses penyesuaian. Prima persaingan bermonopoli. Okey, dalam jangka panjang. Okey, soalan saya sekarang. Apakah keuntungan yang diperoleh bagi firma bermonopoli dalam jangka panjang? Ainu? Untung normal. Okey, ya, untung normal. Kenapa anda kata untung normal, Ainu? Kebebasan keluar masuk firma. Okay, good. So, bermaksud ini adalah point kita ya. Nanti kita akan huraikan berkaitan dengan ini. So, ingat, bermonopoli dalam jangka panjang menikmati untung normal akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okay, dan situasi yang kita kaji sekarang, di mana kita kata firma tersebut dia adalah memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Disebabkan ini adalah proses penyesuaian kan? Bermaksud untuk jangka pendek, anda kena tunjuk bahawa firma bermonopoli memperoleh untung lebih normal dan dalam jangka panjang, dia akan memperoleh untung normal. Jadi sekarang marilah kita tengok berkaitan dengan raja dia. Jadi untuk raja ini misalkan sediakan besar sikit ya. Okey, Izatu, apa yang perlu dilabelkan pada paksi Y? CPRRM. Okey, thank you. CPRRM. Lepas tu sini asalan. Izatu, bagaimana pula dengan paksi X? Q unit. Okey, Q kurungan unit. Okey, kemudian kita akan sediakan kelok permintaan bagi firma bermonopoli. Apakah bentuk kelok permintaan firma bermonopoli? Kelok permintaan dia, Liana? Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey. Kalau anda kata mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, itu bermaksud apakah peranan yang dimainkan oleh firma bermonopoli ini? Suhaila? Sebagai penentu harga. Okey. Monopoli juga sebagai penentu harga. Bermonopoli juga sebagai penentu harga. Cuma beza dia, bermonopoli ini dia mempunyai sedikit kuasa sahaja untuk menentukan harga. Maka kilo permintaan yang disediakan adalah macam mana? Suhaila? Lebih landai. Yes, itulah dia. So ingat dia adalah lebih landai berbanding dengan monopoli. Jadi sekarang Miss akan sediakan kelok permintaan yang landai punya. Okay? Okay, dan kemudian labelkan ini adalah DD sama dengan P sama dengan AR. Syarat dia adalah sama seperti monopoli. Okay? Cuma beza dia sekarang, ini saya nak sediakan untuk jangka pendek. Nanti satu untuk jangka panjang. Dengan demikian, bagi jangka pendek punya, saya akan labelkan DD0, P0, AR0. Dan MR dia pun sama, dia berada di dalam sini, dia kurang daripada AR, juga sama, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay, dan labelkan MR0. Okay, keseimbangan firma tercapai apabila Sarah? Apabila keluk LMC bersilang dengan keluk MR kosong. Okey, ada MC, ada MR. Jadi kita pun buat kelok MC. Dan untuk maklumat anda, kelok MC kita hanya ada satu sahaja. Disebabkan sekarang kita nak tengok penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang kan. Maka MC ini kita akan labelkan LMC. Okey, dan ini titik keseimbangan. Tadi Sarah pun sudah bagi kita lah. MC bersilang dengan MR0 pada titik E0. Kuantiti keseimbangan Q0 dan harga keseimbangan ingat P sama dengan AR. Bagi dia naik sehingga sentuh AR dan labelkan ini adalah P0. Okey, sekarang Sarah ulang semula peringkat yang berkaitan dengan keseimbangan firma. Silakan. Keseimbangan firma monopolistik yang asal tercapai pada titik E0 apabila keluk LMC bersilang dengan keluk MR0 pada harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0.
Okay, good. Jadi apa yang Sarah huraikan tadi itu adalah berkaitan dengan keseimbangan firma bermonopoli ataupun monopolistik. Okay, jadi anda huraikanlah berada pada titik E0, okay, apabila LMC bersilang dengan MR0, harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Itu adalah bagi peringkat yang pertama. Okey, pada masa yang sama, anda kena tentukan jumlah hasil dia adalah berapa. Kalau katakan sini saya labelkan X. Sila tengok raja berkaitan. Jumlah hasil dia adalah berapa? Wardina? 0, P0, X, Q0. Yes, okey. Jadi dekat sini, jumlah hasil dia OP0, X, Q0. Okey, Wardina, ulang ayat ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Jumlah hasil yang diperoleh boleh ditunjukkan melalui kawasan bagi firma monopolistik boleh ditunjukkan melalui kawasan O0, P0, X, Q0. Okey, barulah lengkap huraian bagi peringkat ini. Okey, kan tadi kita kata firma bermonopoli memperoleh apa? Untung lebih normal dalam jangka pendek. Bermaksud sekarang kita akan fokus bahagian sini. Berkaitan dengan untung lebih normal, apakah hubungan antara AR dengan AC? Tano? AR lebih daripada AC. Okey, ya. AR lebih daripada AC. So, bermaksud sekarang kita perlu sediakan kilo AC. Dan pastikan AR anda, iaitu pada titik X, dia adalah melebihi AC. Dengan demikian, AC kita berada di atas ke berada di bawah? Bawah. Bawah sini kan? Okey, jadi pastikan anda sediakan kilo AC yang berada di bawah AR. AR kita pada sini, titik X. Okey, pastikan dia turun. Okey, capai MC tu minimum, kemudian bagi dia naik. Jadi sekarang Miss akan sediakan kilo AC. Okey. Okey, ingat ini titik minimum kemudian terus bagi dia naik. Okey, labelkan AC. Dan ingat AC ini sebenarnya juga merujuk jangka panjang punya, maka kita labelkan dia sebagai LAC. Okey, kemudian kita buat total lah ya. Jangan tarik dengan titik minimum. Titik E sini naik ke atas. Okey, sentuh AC. Buat total lah, tarik ke sebelah kiri. Dan labelkan itu adalah Y, Z. Okey, sekarang sila beritahu saya. Berapa jumlah kos yang ditanggung oleh firma bermonopoli ini? Umairah? 0 Z Y Q0. Okey. So yang ini visi 0 Z Y Q0. Sila buat satu ayat yang lengkap. Umairah? Jumlah kos yang ditanggung oleh firma monopolistik dapat ditunjukkan pada kawasan 0 Z Y Q0. Okay, good. Okay, dan seterusnya kita pun dapati bahawa firma ini dia sebenarnya adalah memperoleh untung lebih normal. Dan macam mana kita nak huraikan peringkat ini pula? Amirul Haikal? Untung lebih normal yang diperolehi oleh firma bermonopolistik boleh diwakili oleh kawasan Z, P0, X, Y. Ya, okay. Z, P0, X, Y. P0, lepas tu XY, ya. Amirul Haikal, kenapa anda kata dia menikmati untung lebih normal? Akibat apa tu? Sebab AR dia lebih daripada AC. Okey, sekarang kalau you kata AR lebih AC, bermaksud huraian dekat sini sepatutnya AR dengan AC. Tapi you dengan bincang apa? TR lebih pada TC. Yes, okey. Kerana TR melebihi TC. Okey, kalau you kata, Miss, kalau untung lebih normal, bukan ke AR lebih daripada AC? Ya, betul. Tak salah. Tetapi, anda kena tengok semula, huraian anda atas sini, you dengar cerita TR, you dengar cerita TC.
maka alasan yang anda bagi kena cut semula dengan apa yang anda huraikan tadi itu. Kalau katakan tadi you bagi tahu AR berapa? Oh, AR itu 0P0. AC lah 0Z. Maka you bagi tahu bahawa dia menikmati untung lebih normal per unit yang boleh ditunjukkan melalui P0Z. Okey, kenapa? Sebab AR melebihi AC, barulah tally. Sekarang anda atas tu anda dengar cerita TR, TC. Jadi alasan yang you bagi itu kena cut semula dengan apa yang anda bagi tadi itu. Okay, so itu adalah berkaitan dengan bahagian yang pertama, peringkat yang pertama. Okay, yang asal punya lah. Okay, sekarang kita cuba tengok. Anda dapati bahawa Firma memperoleh untung lebih normal. Kalau mendapat untung lebih normal, dia akan menyebabkan apa yang berlaku. Ya, Ahmad Hamzah dia bagi respon, Firma masuk, okay. Jadi untung lebih normal ini, ya dia menyebabkan Firma masuk. Okay, keadaan ini akan menyebabkan Firma masuk. Okay, kalau katakan anda tengah kaji PPS, memang kita kaji pasal penawaran. Tetapi yang ini bermonopoli, kita bukan kaji tentang penawaran. Apa yang kita kaji? Amira? Permintaan. Yes, permintaan apa tu? Permintaan Yang mula dengan F. firma. Yes, permintaan firma. Apabila terdapat firma baharu yang masuk ke dalam pasaran, dia menyebabkan permintaan firma berkenaan akan macam mana? Bertambah ke berkurang? Amira? Berkurang. Yes. Kalau berkurang, kilo permintaan beralih ke sebelah? Beralih ke kiri. Ya. Okey, maka anda akan sediakan kilo permintaan yang beralih ke sebelah kiri. Okey, dan sepatutnya kita akan tunjuk kilo permintaan yang beralih ke kiri kan? Okey, tak apa itu kemudian. Okey, sekarang kita cuba tengok bagi peringkat yang ketiga, nanti pun sama, kita akan ulas balik macam peringkat yang pertama. Di mana kita masih akan kaji keseimbangan firma bermonopoli. Okey, tetapi yang ini adalah keseimbangan baharu, E1. Okey, juga sama MC iaitu LMC tetapi bersilang dengan MR1, harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1. Juga sama, you kena tentukan jumlah hasil yang baru, jumlah kos yang baru dan ingat, nanti pastikan bahawa TR1 anda sama dengan TC1. Kenapa? Sebab tadi pada awal dia, you sudah bagi tahu saya, bermonopoli dalam jangka panjang dia memperoleh untung normal. So, pastikan TR dia sama dengan TC sebab firma hanya memperoleh untung normal sahaja. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini. Kita dapati bahawa kilo permintaan dia beralih ke sebelah kiri kan, yang ini kan. Okay. Katakan dalam video yang Mi sediakan, saya ada ajar kamu satu teknik untuk sediakan kilo yang tepat. Okey, katakan sekarang anda tak ikut teknik itu, kita cuba gunalah kalau ikut flow macam ini. Tengok apa yang berlaku kalau saya tak guna teknik tersebut. Dia kata kilo permintaan beralih ke kiri. Okey, so you pun buatlah. Kilo permintaan beralih ke kiri. Ini kilo permintaan kan? You bagi tahu beralih ke kiri. You buat sahaja. Okey? You buat sahaja. Lepas itu, you pun kata, oh, kalau AR beralih ke kiri, jangan lupa. DD itu sebenarnya AR. MR kamu pun beralih ke sebelah kiri juga. Kan? Sebab kedua-dua kilo akan beralih. Katakan sekarang anda terus buat, oh, kilo MR pun beralih ke kiri. Okey, tak apa, you buat sahaja. Kilo MR beralih ke kiri. Ini MR kan? So, MR beralih ke kiri sebelah sini. Katakan you buat demikian Okey, so you pun nampak lah. Step yang ketiga kan kita kata keseimbangan firma tercapai pada E1. MC bersilang dengan MR1. Okey, katakan ini adalah MR1 kamu. Okey, ini MR1 Keseimbangan kamu tengok. MC bersilang MR, you nampak. Ini kan E1 kan jadi. So, you bagi dia naik. Ini output. Harga dia naik. Naik sentuh. Okay, sini. Pada point ini, you tampak bahawa ini AR kamu. AC kamu kalau saya panjangkan, dia berada di atas.
So bermaksud kita tak dapat untung normal. Itulah sebab kenapa Miss kata saya nak you guna cara tersebut. Okey, tengok ya. Okey, katakan AR kita, sekarang cuba tengok. Saya ambil point ini. Inilah titik dia. Mungkin ada pelajar tanya, Miss, macam mana anda dapat point yang ini? Okey, anda cari satu titik di mana harga dia akan jadi lagi rendah. Okey, tadi P kita P0 kan. Sekarang P1 kita akan berada di bawah sikit dan kuantiti dia akan kurang sikit. So that's why kita pilih di bawah P0. Kurang daripada Q0. That's why I pilih titik ini. Lepas tu labelkan titik ini, mungkin anda labelkan titik ini sebagai titik A ke katakan. Okey, you sediakanlah kilo AR. Pastikan AR yang you sediakan juga sama mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, dan labelkan DD1 sama dengan P1 sama dengan AR1. Jangan lupa anak panah. Okey, you nampak AR1 kamu tangent dengan LAC pada bahagian ini. Dia hanya melalui titik A sini saja. Point lain tak sentuh pun. Dan masa anda sediakan kilo ini, kalau boleh buat sebesar mungkin, barulah anda boleh nampak. Kalau you buat kecil-kecil memang sukar ataupun susah nak tentukan titik tersebut. Okey, dan kemudian point ini you nampak AR pada titik A juga, AC pun pada titik A juga. Okey, dapat untung normal. Barulah anda tentukan yang ini sekarang. Okey, di mana kita dapat P1, Q1. Okey, you pun tunjukkanlah dotted line tarik ke sebelah kiri. Labelkan ini P1. Okey, dan buat dotted line ke bawah. Okey, labelkan Q1. Okey, selepas itu, okey, anda cuba tengok P1 sudah ada. Q1 pun sudah ada. Sekarang you tak ada E1, you nak buat E1. E1 macam mana kita boleh dapat? MC bersilang dengan MR1. Anda masih tak lakar MR1 lagi. Okey, jadi bermaksud you kena tentukan E1 itu dekat mana. Okey. Cara nak tentukan E1, you dah MC bersilang MR. You tengok garis yang berwarna biru ini, you buat dotted lines kat sini kan melalui MC. Inilah point dia. Kan nampak tak? So bermaksud ini adalah E1 dan anda boleh tunjuk ini adalah titik E1. E0 ini E0. E1 kita berada di sini. Jadi sekarang bermaksud kilo MR1 anda akan melalui titik sini. Juga sama mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Masa ini barulah anda sediakan kilo MR itu. Okey? Labelkan MR1. Jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, so sekarang anda nampak E1 sudah ada. Yang ini E1 sudah ada. LMC bersilang dengan MR1 pun sudah ada. Kita semak semula. Kan tadi kita kata kilo AR, MR beralih ke kiri kan? Okay, tengok kilo AR, AR0 beralih ke kiri jadi AR1. MR juga beralih ke kiri, ke MR1. So sekarang peringkat yang ketiga tengok semula. Keseimbangan firma bermonopoli tercapai pada titik E1, ini titik E1. Apabila kilo LMC bersilang dengan MR1 pada harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1. Itulah dia. So dapatlah peringkat tersebut. Yang ini settle. Cuma sekarang anda kena tentukan tentang TR1, TC1. Okey, sekarang kita tengok raja tersebut. Okey, sila beritahu saya TR1 itu adalah berapa? 0 P1 AQ1. Okey. Bagaimana pula dengan TC, Aino? 0 P1 AQ1. Okey, sila buat ayat yang lengkap. Jumlah hasil baru yang diperoleh. Jumlah hasil baru yang diperoleh firma monopolistik dapat ditunjukkan di kawasan 0 P1 AQ1. Okey, manakala jumlah kos yang ditanggung oleh firma monopolistik boleh ditunjukkan di kawasan 0 P1 AQ1.
Okay, thank you. Jadi dekat sini kedua-dua pun samalah. Anda dapat TR dia 0P1AQ1. Okay, TC pun sama 0P1AQ1. Okay, lepas tu anda pun buat huraian. Maka prima memperoleh untung normal. Ingat, untung normal tak ada sebanyak berapa ya. Macam tadi, untung lebih normal, ada bagi tahu yang ini. Sebanyak berapa. Untung normal tak ada. Okey, jadi kita terus bagi tahu untung normal kerana TR1 sama dengan TC1. Okey, seterusnya peringkat yang terakhir. Beritahu bahawa kita kena kait dengan jangka panjang. Prima bermonopoli memperoleh untung normal. Ingat, kena highlight dalam jangka panjang. Dan kenapa anda kata demikian? Okey, tengok. Tadi pada awal we sudah bincang dengan anda. Disebabkan yang ini, kebebasan keluar masuk prima ke dalam pasaran. Jadi anda pun tulislah. Okey, kerana wujudnya kebebasan keluar masuk prima monopolistik ke dalam pasaran. Jadi itu akan jadi peringkat yang terakhir. Okey, kita cuba tengok ya. Maka yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah 10 markah. Kita cuba tengok dari segi pengagihan markah dia tu macam mana. Untuk maklumat anda, raja dia adalah sebanyak 3 markah. Dan kemudian kita juga ada huraian. Huraian itu adalah sebanyak 7 markah. Jadi sekarang marilah kita tengok pengagihan markah dia. Okey, untuk raja ini 3 markah. Jadi sekarang kita tengok 3 markah itu berada dekat mana. Okey, yang pertama, you ada kelok AR, P, DD asal punya setengah markah. Lepas itu anda ada sediakan kelok MR yang asal setengah markah. Dan you ada sediakan kelok LMC setengah markah. Begitu juga dengan kelok LAC setengah markah lagi. Dan jangan lupa disebabkan ada peralihan kelok, maka kita ada DD1, P1, AR1 setengah markah lagi. Begitu juga kelok MR akan beralih ke sebelah kiri setengah markah lagi. Jadi 1, 2, 3. 3 markah untuk lakaran raja. Dan apa yang Miss nak pesan dekat sini, sekiranya lakaran raja terutamanya yang berkaitan dengan peralihan kelok ini, anda dapati bahawa kelok anda adalah tidak selari punya. Tak apa. Janji you memenuhi syarat ini. Di mana AR1 sama dengan AC pada titik A. Itu yang sangat penting. Okey, dan pastikanlah itu adalah pada keseimbangan yang baharu. Okey, jadi itu berkaitan dengan lakaran raja. Okey, kemudian kita tengok dari segi huraian. Tadi anda pun sudah tahu huraian dia adalah sebanyak 7 markah kan? Okey, kita tengok ya. Yang pertama, you ada huraikan keseimbangan prima bermonopoli yang asal tercapai pada titik E kosong. Apabila you ada sebut LMC bersilang dengan MR kosong setengah markah, pastikan ada sebut kedua-dua ini P kosong dan Q kosong setengah markah lagi. Kemudian you beritahu bahawa jumlah hasil yang diperoleh setengah markah, jumlah kos pun sama setengah markah, dan untung lebih normal yang diperoleh ini, okey, berapa, kerana apa, setengah markah. Okey, jadi itu adalah untuk peringkat yang pertama. Okey, kita sambung peringkat yang kedua. You bagi tahu bahawa untung lebih normal ini akan menyebabkan ataupun menarik firma-firma lain masuk ke dalam pasaran atau sebut masuk sahaja dapat setengah markah lagi. Dan kemudian keadaan ini akan menyebabkan kelok DD dan ada sebut kelok MR. Dua-dua juga akan beralih ke sebelah kiri. Dua-dua pun ada dekat sini. Okey, kelok DD beralih ke kiri setengah. Kelok MR beralih ke kiri setengah. Okey, kita sambung. Sini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Sini sudah ada 4 markah. Okey, maksudnya kita ada lagi 3 markah. So, sini akan jadi 3 markah ya, supaya jumlah dia jadi 7. Okey, kita sambung. Keseimbangan firma bermonopoli yang baharu tercapai pada titik E1
apabila LMC bersilang dengan MR1 setengah markah. Ada sebut yang syarat keseimbangan dia. Okey, kemudian pastikan anda ada sebut P1 dan Q1, itu harga dan kuantiti keseimbangan yang baharu, setengah markah lagi. Okey, TR1 jumlah hasil yang baru, setengah markah. Jumlah kos yang baru, setengah markah. Dan bagi tahu bahawa firma memperoleh untung normal. Kenapa? Sebab TR1 sama dengan TC1, setengah markah. Okey, kemudian yang terakhir itu, kita bagi tahu bahawa dia memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Okey, kalau you ada sebut untung normal dalam jangka panjang dekat sini, sebenarnya pun sudah dapat setengah markah dah. Yang ini cuba sekarang Miss masukkan alasan dia sekali lah, akibat wujud kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Cuba tengok, 1, 2, 3. Jadi 3 markah untuk bahagian, untuk page ini dan 4 markah untuk page ini. So total up you punya huraian akan jadi 7 markah. Dan raja dia yang ini iaitu sebanyak 3 markah, maka kita dapat 10 markah untuk soalan esei 9. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan bagi soalan esei 9 ini.